Babak 1. Latar atas kapal atau pulau. Datuk Busu. Datuk Busu. Ya, Datuk. Pulau apakah yang nampak api itu? Kurang periksa, Datuk. Biasanya pulau itu tidak ada orangnya. Datuk, perintahkan orang-orang supaya kita rapat ke sana. Oi, menghilir. Babak pergaruhan dengan Lanun dan selepas itu bertemu dengan Wan Anum. Seldadu, kita yang mati bawa pergi ke sampan. Pergi sekarang. Hulu Balang Jamal, pergi periksa perempuan-perempuan itu. Siapa mereka? Baik, Datuk. Datuk, semua perempuan sudah balik ke Kuala Sedeli. Hanya perempuan ini yang hendak pergi ke Kota Tinggi. Jadi, tidakkah suka kamu balik dengan mereka? Tidak, Datuk. Hamba yatim piatu, Datuk. Ibu bapa hamba telah dibunuh oleh Lanun. Yang tinggal hanya Datuk hamba yang tinggal di Kota Tinggi. Jadi, maksud kamu hendak ke Kota Tinggi? Hamba berharap sangat, Datuk. Siapa nama kamu? Wan Anum, Datuk. Baiklah. Kalau begitu, kamu boleh ikut bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Datuk. Babak 2. Di Jeti dan Istana. Di Pengkalan. Wang, hantar Cik Wan Anum pergi ke rumah Pak Mahat. Baik. Dalam istana. Megat Sri Rama Digitah menghadap. Puan tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patut harap diampun. Dengan berkat daulat tuanku, Patih telah dapat menewaskan lanun-lanun yang membuat kekacauan di Kuala Sedeli. Sangat gembira Beta mendengarnya, Datuk Bentara Dalam. Tuanku. Bawa sepasang persalinan dan sebilah keris kemari. Tuanku. Tampil ke hadapan Megat Seri Rama. Megat Seri Rama telah berjasa kepada Beta. Beta suka menghadiahkan sepasang persalinan dan sebilah keris kebesaran negeri. Bagaimana fikiran pegawai-pegawai sekalian? Patih sekalian bersetuju, Tuanku. Bersetuju, Tuanku. Mulai dari sekarang, Megat Seri Rama adalah bergelar Datuk Laksmana. Megat Seri Rama. Ampun, Tuanku. Tuanku, jasa Megat Sri Rama terlalu kecil, Tuanku. Belum layak diberi gelaran Laksamana, Tuanku. Ampun Patih, Tuanku. Gelaran itu adalah daripada Beta, Tun Bija Ali. Beta boleh melantik sesiapa juga yang telah berjasa kepada Beta dan negeri ini. Babak 3. Rumah Laksmana dan Rumah Pak Mahat. Kalau boleh Mak Piah, segerakanlah. Sebab saya bimbang kalau bunga itu dipetik orang Mak Piah. Jangan bimbang, Tok. Kalau ada jodoh, ikan di darat, asam di laut. Ikan di darat, asam di laut. Apa pula? Asam di bukit ikan, di laut kalau bertemu, Tok, di dalam kuali. Rumah Pak Mahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Cik Piah rupanya cepatlah naik ke rumah. Tak apa, Cik Kia. Sembang sini pun tak apa. Nampak bekerja keras Pak Mahat suami isteri ni. Inilah untuk mencari kebelah hidup, Cik Piah. Oi, nampaknya kedatangan Cik Piah ini ada mempunyai hajat. Ya, Pak Mahat. Buah kedondong dari Jawa dibawa orang ke negeri Yaman. Niat hati nak menyunting bunga. Bunga yang kembang harum di taman. Bunga mawar, bunga melati, manakan sama bunga pekan. Kalau sungguh hajat di hati, sila sunting, kami izinkan. Bagaimana fikiran awak ni? Kalau dah sudah jodoh memanggil, apa nak buat?
Sedangkan anak pengail kahwin dengan puteri raja. Babak 4. Nyanyian lagu. Aduhai Adinda, dengarlah madah kekanda. Aduhai Adinda, dengarlah madah kekanda. Tercurahlah cinta ahai nyawa padamu juga. Tercurahlah cinta ahai nyawa padamu juga. Aduhai kekanda, junjungan kasihku puja. Aduhai kekanda, junjungan kasihku puja. Hidup bersumpah setia, ahai sayang kekal bahagia. Hidup bersumpah setia, ahai kekal bahagia. Babak 5. Istana. Mengapa awal benar Datuk Bendahara menghadap? Adakah perkara yang mustahak? Ampun tuanku. Sembah Patik mohon diampun. Patik bawa berita buruk tuanku. Apakah beritanya, Bendahara? Kerana lalu-lalu telah bermaharajalela dan mengganas. Membunuh kepada sekalian ahli-ahli perniagaan yang hendak berniaga di negeri ini tuanku. Ampun tuanku. Ini kita tidak boleh tinggal diam. Biar Patik sendiri menghapuskannya. Ya, Tun Bija Ali lah harapan beta. Ampun tuanku. Pada bicara Patik, Laksamana yang mesti dititahkan menjalankan kewajipan ini, tuanku. Kerana dia telah mempunyai pengalaman yang luas di laut. Seperti Datuk Tun Bija, pandai menjaga keamanan negeri. Benar, Bentara Dalam. Perintahkan Laksmana menghadap. Datuk Bendahara dan pegawai-pegawai sekalian, tujuan beta memanggil Datuk Laksmana hari ini ialah untuk memerintahkan supaya Datuk Laksmana menghapuskan lanun-lanun yang mengancam keamanan negeri. Bagaimana fikiran Datuk Laksmana? Tintah dijunjung tuanku. Demi untuk keselamatan negeri, Patik bersedia untuk menghapuskan lanun-lanun itu semua. Bagus Laksmana, bagus. Sekarang Datuk boleh memilih hulu balang yang cergas-cergas untuk mengiringi Datuk. Menjunjung tintah tuanku. Babak 6. Nyanyian lagu Gurindam Jiwa. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina pasang luka, luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut bersimpul mati. Babak 7. Di rumah Wan Anum. Wang! Awang! Ya Cik Wan, ya Cik Wan. Aku ni teringin sekali nak makan nangka, Wang. Ini belum musim lah Cik Wan. Carikan di mana-mana, Wang? Baiklah Cik Wan, nanti saya carikan. Sekarang, Awang. Baik Cik Wan. Bagaimana, Wang? Kau tak dapat? Puas hamba mencarinya, tapi tak dapat Cik Wan. Oh, Tok Puhlu nak ke mana? Ke istana Cik Wan. Apa tu? Nangka. Nangka? Iya, hamba dititah menyembahkan nangka ke bawah duli. Hai Datuk. Datuk lah yang dapat menolong hamba. Pertolongan apa yang Cik Wan hajatkan? Hamba ni teringin sangat nak makan nangka tu. Puas sudah hamba menyuruh awang mencarinya. Tapi malang tak dapat tu. Oh, tak boleh Cik Wan.
Nangka ni nangka tuanku. Tok, hamba bukan nak banyak pun. Seulas pun jadilah Tok. Maafkan hamba Cik Wan. Hamba takut. Tolonglah Tok, kempunan hamba. Hamba takut dimurkai Sultan Cik Wan. Nangka itu bukan untuk hamba yang nak makan. Mungkin anak yang hamba kandung ini Tok. Cik Wan ni mengidam gamaknya. Tok, kasihanilah hamba Tok. Kalau Datuk tak kasihani hamba pun, kasihanilah anak yang hamba kandung ini Tok. Tok, tolonglah Tok. Babak 8, Istana Sultan. Ampun tuanku. Penghulu Benari hendak menghadap ke bawah duli membawa persembahan buah nangka tuanku. Bagus. Benarkan dia ke dalam. Mohon patik tuanku. Mari bersama kita menikmati persembahan buah nangka beta itu. Nangka ini beta yang menanamnya. Mohon patik membelahnya tuanku. Tunggu dulu. Amboi, harum benar baunya. Memang benar tuanku. Barangkali isi dalamnya tentu manis. Sudah tentu. Bukankah nangka ini nangka sulung? Dayang, bawa sebilah pisau. Mohon patik tuanku. Mengapa bergetar pula nangka ini? Nampaknya bekas ditebuk orang penghulu. Apa maknanya ini? Kenapa berdiri tegak? Tidak menjawab pertanyaan beta. Jawab pertanyaan beta. Ampun tuanku, beribu ampun. Sembah patik harap diampun. Sebenarnya nangka seluas itu diminta oleh Wan Anum kerana pacan itu mengidam. Ampun tuanku. Siapakah Wan Anum? Isteri Laksamana tuanku. Ampun tuanku. Nampaknya Wan Anum telah merasa megah dirinya tuanku. Ampun tuanku. Janganlah tuanku murka. Ini kerana seulas nangka. Diam! Keluar kamu semua dari sini. Keluar. Beta yang menanam nangka ini. Adakah boleh orang lain merasai manisnya terlebih dahulu? Jika seorang hamba berani memberi sisanya kepada beta, bermakna derhaka hamba itu kepada beta. Petanda penggal akan penghulu yang tidak amanah ini. Ampun tuanku. Pacar Wan Anum datang menghadap. Ampun tuanku. Patik. Kamu yang bernama Wan Anum, Patik tuanku. benar kamu mengambil seulas nangka dari penghulu bendahari? Benar tuanku. Mengapa begitu berani mengambilnya? Ampun tuanku. Sebenarnya patik mengidam tuanku. Mohon patik tuanku. Berani kamu memberi sisa kepada Sultan? Ampun tuanku. Beribu-ribu ampun. Bukan patik yang menghendakkan nangka itu tuanku. Tetapi harus anak yang patik kandung ini yang menyebabkan patik ingin memakan nangka itu. Cis! Berani kamu memperbodohkan beta, ya? Ampun tuanku. Ini semua karut. Mohon patik belah perutnya supaya dapat dibuktikan. Jangan lebih sudu dia dibubur, Tuan Peja. Diam kamu berdebah. Jangan campur dalam urusan ini. Mohon patik hapuskan riwayat Tun Amai. Mengapakah begitu biadab? Bukankah kita berhadapan dengan Sultan? Lucutkan jawatan Tun Aman dan nyah kamu dari sini. Tanda bawa ke dalam perempuan ini dan belah perutnya. Ampun tuanku, kasihanilah Wan Anum. Patik mohonkan ke bawah duli. Diam! Bendahara mempunyai rasa, tetapi beta berhak dan berkuasa. Tun Bija, belah perutnya. Petanda, belah perutnya. Kasihanilah patik tuanku. Kasihanilah anak yang patik kandung ini tuanku. Tuanku, patik tak bersalah tuanku. Patik tak bersalah tuanku.
Tun Bija, apa ni? Habiskan riwayatnya. Tun Bija, jalankan perintah. Mohon patik tuanku. Babak 9, Istana Sultan. Silakan Laksmana. Khabar apakah yang dibawa? Ampun tuanku, dengan berkat daulat tuanku, kabar baik yang Patik bawa. Sangat gembira Beta mendengarnya. Tetapi, bagaimana dengan lanun-lanun itu? Lanun-lanun itu telah dapat Patik tewaskan dan segala harta rampasan akan Patik sembahkan menjadi persembahan kepada tuanku. Terima kasih Laksmana. Datuk Laksmana telah membuat jasa kepada Beta dan negeri. Untuk membalas jasa baik Datuk, Beta akan kurniakan setinggi-tinggi pengkurniaan kepada Datuk. Tuanku, jasa baik Patik itu tidak dapat mengharapkan balasan. Semata-mata kerana taat setia Patik kepada tuanku. Tidak Laksmana. Tiap-tiap ada persembahan, mesti ada kurnia. Beta serahkan seluruh kampung Kelantan di bawah penguasaan Datuk. Limpah kurnia tuanku, terjunjung di atas batu jemalah Patik. Baiklah, Beta fikir tentu Laksmana lebih. Silakan berehat dulu. Patik bermohon diri tuanku. Babak 10. Laksamana balik ke rumah dan memanggil isterinya. Wan Anum. Wan Anum. Bab 11. Laksmana bertemu Bendahara dan Tun Aman. Hari ini anak bentan hendak menderhaka Datuk. Hamba beri susu, rupanya dibalas dengan tuba. Maut jangan ditempa, ajal jangan dicari. Kita hidup mestilah bersabar. Bersabar. Bukan masanya hendak bersabar, Datuk. Harapkan pagar makan padi. Harapkan sokong, rupanya sokong membawa rebah. Kemana perginya isteri hamba? Kemana pergi anak hamba? Dan kemana pergi orang suruhan hamba? Si Awang, Datuk. Cakap, Datuk, cakap. Sekarang biar hamba terangkan Datuk Laksamana. Wan Anum telah dibunuh Sultan kerana seulas nangka. Anak yang dikandungnya juga turut mengikut nasib ibunya. Dan menurut kabar angin, si Awang telah dibunuh oleh Tun Bija Ali, Datuk. Babak 12. Laksamana bertemu Sultan yang berada di atas kusungan. Hai Laksmana. Basah nampaknya. Ya, tiap basah pasti ada keringnya. Mengapa Laksmana berkata demikian? Bagaimana tuanku menanam, begitu juga Patik menuai. Mengapa begitu biadab? Jika kerbau mempunyai tanduk, rotan yang lembut juga onak tuanku. Laksamana, mengapa biadab terhadap Sultan? Cis, Sultan adil, Sultan ku sembah, Sultan zalim, Sultan ku sanggah. Anak bentan, jika menjejak kotak tinggi kelak, muntah darah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat pujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicintai
cari, tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah, Allah nggak marah. Tapi kalau mati nggak punya iman gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar darah. Itu Allah hargai dengan surga 10 kali dunia yang besar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah?" Sahabat itu bertanya seperti itu, maka Rasulullah katakan, "Akbiru min qauli la ilaha illallah." Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang